Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian kitab Al-Madkhal ila Dirasati Usulul Fiqh Al-Islami, iaitu asas Introduction of Usulul Fiqh, iaitu asas dalam pengajian Usulul Fiqh, yang mana tuan-tuan perlu tahu sebelum masuk kitab yang lebih besar daripada kitab yang kita bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan, insya-Allah pada hari ini kita sambung yang semalam mengenai dengan mahkum fih. Mahkum fih, adalah yang berkaitan dengan perbuatan seseorang hamba ataupun seorang mukallaf. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentaklifkan, mempertanggungjawabkan seseorang mukallaf melainkan selepas sempurnanya beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah syarat maklum. Maklumnya apa? Perbuatan tersebut makluman, iaitu diketahui bagi mukallaf. Mukallaf tahu dengan pengetahuan ilman tamman, dengan pengetahuan yang sempurna. Dalam kaedah menyebutkan la taklifa illa bima'lum. Tidak ada taklif, tidak ada pertanggungjawaban daripada syarak melainkan perkara tersebut maklum, diketahui. Banyaklah dalil-dalil menunjukkan perkara ini, antaranya dalil daripada manqul, iaitu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah Taala tidak akan mengazab sehinggalah Allah Taala akan menghantar seorang rasul. Jadi di sini menunjukkan maklum, sesuatu perkara dimaklum, diketahui dengan dihantarnya rasul Allah, untuk menerangkan tentang hukum hakam syarak. Perkara yang kedua daripada ma'qul. Ma'qul ni logik. Maksud daripada taklif, kalau kita lihat, adalah ada'ul mukallaf, iaitu seseorang mukallaf menunaikan perbuatan yang ditaklifkan, yang dipertanggungjawabkan dengan cara yang dituntut ke atasnya. Jadi tak dapat dah direalisasikan tuntutan tersebut dengan cara yang betul, dengan cara yang tepat, melainkan dengan knowledge yang sempurna, dengan ilmu yang tam, seperti mana yang ditaklifkan, dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ibadat kita lihat tidak ada taklif, pertanggungjawaban, melainkan selepas ditafsirkan, diperincikan, didetailkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kaifiah caranya, cara untuk menunaikannya, barulah menjadi wajib ataupun ditaklifkan kepada seorang mukallaf. Kemudian tuan-tuan, yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan ilmu, ilm di sini maklum adalah imkanu ilmih, imkan, memungkinkan dia memperolehi ilmu. Maksudnya dia berada di negara Islam, mudah untuk dapat ilmu, boleh bertanyakan ustaz, ulama. Jadi tidak diterimalah keuzuran, al-i'tizar, keuzuran dengan sebab kejahilan. Sebab itu dalam kaedah menyebut la yaqbalu fi daril Islam uzrul jahli bil hukmi syar'i. La yaqbalu, tidak diterima di dalam negara Islam, apa dia? Uzrul jahli, iaitu keuzuran yang dia tak tahu hukum hakam syarak. Sebab dia berada di negara Islam, banyak ustaz-ustaz dia boleh tanya. Kesimpulannya apa? Justru itu kita lihat, siapa yang berzina kemudian dia mendakwa dia tak tahu zina itu haram, maka itu dipanggil uzrul jahli, iaitu keuzuran tentang hukum hakam, keuzuran mengenai dengan hukum hakam dia tak tahu, ghairu maqbul, tidak diterima sama sekali, bahkan dia berdosa dan dikenakan hukuman hudud. Itu yang pertama. Pertama apa? Maklum, kenalah taklif tersebut maklum. Kalau dia duduk di puncak gunung, tak ada siapa yang datang jumpa dia dakwah, jadi dia tak berdosa, sebab dia tak maklum.
Dalam kaedah kita bacakan tadi, la taklifa illa bima'lum. Jelas. Yang kedua adalah an yakunal fi'il maqduran. Fi'il tersebut mestilah maqdur, mampu kepada mukallaf. Untuk seseorang mukallaf buat dan juga meninggalkannya, mampu dari segi akal dan juga adat. Kerana itu, tiadalah di sana hukum hakam syarak yang di luar daripada batasan kemampuan manusia. Kita lihat dalil daripada mangkul daripada hadis ataupun Quran. Allah Ta'ala menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan mempertanggungjawabkan, mentaklifkan satu jiwa pun illa wus'aha, melainkan dengan kemampuan dia. Ayat ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mentaklifkan hambanya, melainkan illa bima yakunu fi imkanihim, melainkan apa yang dia memungkinkan untuk dia buat, iaitu dalam skop kemampuan dia. Jadi Allah Ta'ala tak suruh kita buat di luar daripada kemampuan kita. Dalil daripada ma'qul ni logik. Apa dia? Iaitu maksud daripada taklif ni apa dia? Daripada Allah Ta'ala perintahkan dia, apa maksud dia? Adalah al-imtithal, taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana taklif tersebut terkeluar daripada batasan kemampuan, skop kemampuan, terkeluar daripada tu, jadi sudah pastilah manusia tak mampu buat, tak mampu taat. Maka pensyariatan yang Allah Ta'ala sebut itu jadilah dia abas, sia-sia. Sebab tujuan daripada taklif, pertanggungjawaban, supaya taat perintah Allah, patuh. Tapi kalau kita suruh satu benda yang di luar daripada kotak kemampuan manusia, jadi perintah Allah Ta'ala tu bukan jadi imtithal untuk patuh dan taat, bahkan dia jadi abas, sia-sia, seakan main-main saja. Nampak tak? Jadi wallahu munazzahun anil abas. Allah Ta'ala ni suci daripada sia-sia. Bukan perintah Allah tu sia-sia. Ada hikmah dan juga ada maslahatnya. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita lihat pula tentang masyaqqah. Tuan-tuan bila sebut tentang masyaqqah, dia tak sunyi tau. Tidak terlepas daripada takalif syar'iyah. At-takalif asy-syar'iyah, iaitu pertanggungjawaban daripada syarak, tak akan terlepas daripada masyaqqah, kesusahan. Kesusahan apa? Untuk kita tunaikan dia. Sebab itu ulama pecahkan masyaqqah ni kepada dua jenis. Satu dipanggil masyaqqah al-masyaqqatul mu'tadah, satu lagi al-masyaqqatu ghairul mu'tadah. Okey, ulama bagikan kepada dua. Kita lihat mengenai masyaqqah al-mu'tadah. Apa itu masyaqqah al-mu'tadah? Iaitu masyaqqah yang biasa-biasa, yang kesusahan yang biasa-biasa. Iaitu seorang mukallaf, dia mampu untuk menanggung kesusahan tersebut tanpa kemudaratan. Jadi taklif, pertanggungjawaban dalam syariat tidak terlepas daripada kesusahan, masyaqqah. Lianna talab al-qiyam bihadha taklif fihi kulfah atau masyaqqah. Setiap tuntutan untuk kita dirikan, tak kiralah semayang ke, puasa ke, apa, zakat ke, haji ke, di sana ada kesusahan. Sebab apa? Di sana perlukan juhdan wa amalan, perlukan amalan, iaitu pekerjaan dan juga kesungguhan. Tanpa kesusahan tidak akan tercapai maksud apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh syariat. Contohnya puasa. Puasa memang susah, tak boleh makan, tak boleh minum. Itu kita panggil masyaqqah al-mu'tadah. Kalau puasa tak susah, tidur je lah. Tidur pun susah, tak boleh tidur, lapar. Jadi itu kesusahan tersebut dipanggil masyaqqah al-mu'tadah, yang biasa. Nak tunaikan haji, susah. Apa yang susah? Ialah kena tawaf, kena sa'i, kena berjalan tu. Pusing. Bukan sikit. Bukan
1-2 kilometer. Tawaf dan sa'i tu kalau ramai lagi jauh kita pusing tawaf tu. Jadi maksudnya apa? Susah tu. Walaupun sekarang dah ada kerusi, kita boleh upah orang, bagi duit, ditolak kita. Ataupun boleh mesin, kita sewa mesin al-makinah, kerusi balik elektrik, al-kursi al-kahrabai, yang kita tekan picit dia gerak sendiri, tak perlu letih-letih. Walaupun kurang kesusahannya, tetapi masih lagi susah. Sebab apa ya? Sebab nak kena keluar duit, susah juga. Nak sewa kerusi elektrik, perlu keluar duit. Lepas tu daripada hotel nak pergi ke tempat sa'i dan juga tawaf juga perlukan kesusahan. Tapi kesusahan tersebut al-mu'tadah, yang kesusahan biasa, yang tak ada kemudaratan pun kepada manusia. Okey. Wa innamal maqsud huwa an-natijah al-mutarattabah 'ala al-fi'li nafsihi. Jadi maksud daripada maksud daripada perintah Allah ni, dia adalah natijah yang terhasil ke atas perbuatan dia. Apa hasil dia buat? Puasa. Apa hasil dia puasa? Semayang, apa kualiti dia semayang tu? Haji, apa kualiti dia tawaf dan juga sa'i? Itu yang maksud ataupun natijah yang syariat nakkan daripada perbuatan tersebut. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah terhadap satu perkara yang susah, haji, puasa, tak lain tak bukan, dia sepertilah kita panggil doktor menyuruh seorang pasien, pesakit dia, untuk makan ubat. Ubat tu susah tu, pahit, tak sedap, boleh termuntah orang yang makan. Tapi adakah apa maksud daripada perintah daripada doktor tersebut, arahan daripada doktor tersebut untuk maslahat kebaikan pesakit ini? Dia akan sembuh dan dia akan selesa, badan dia tak demam lagi, tak sakit lagi. Begitulah Allah Ta'ala, dia suruh satu perkara, tak lain tak bukan, perkara tersebut hanyalah untuk kemaslahatan kebaikan kepada hamba Allah Ta'ala itu sendiri. Okey. Sama juga seseorang yang buat operation, operation tu sakit. Kadang-kadang kena bius, cocok bius sakit, Jadi kesakitan tersebut sebenarnya di sana ada satu maslahat yang lebih rajihah, iaitu kebaikan selepas operation. Sebab itu kita panggil maksud daripada operation tu bukan operation tu sebagai satu jalan je. Maksud ataupun matlamat, hadaf, objektif utama operation adalah bukan untuk mendapatkan kesakitan, tidak, tetapi adalah untuk mengubat kesakitan yang menimpa diri dia. Jelas Itu kita panggil al-masyaqqah al-mu'tadah, yang biasa. Satu lagi masyaqqah ghairul mu'tadah, kesusahan yang luar biasa. Kesusahan yang luar biasa ni lebih lah. Al-masyaqqah, kita panggil al-masyaqqah az-zaidah, yang lebih. Dan tak termampu untuk manusia menanggung secara adat kebiasaannya. Ini adalah situasi yang mana syarak datang, maka syarak akan angkat. Akan angkat angkat apa tu? Kesusahan ni. Akan mengangkat kesusahan ni. Contoh dia macam mana? Contohnya manusia yang dalam situasi darurat. Darurat, tak ada makanan dah lah. Pucuk ubi semua, pucuk daun semua tak ada lah. Apa yang ada, bangkai je ada untuk melangsungkan kehidupan dia. Kalau tak, dia mati. Jadi di sini susah. Tapi susah ni bukan susah yang biasa-biasa, luar biasa ni boleh bawa kepada mati. Jadi Islam beri kelonggaran, boleh makan bangkai untuk semata-mata bagi dia hidup sahaja. Nampak tak? Jadi Islam mengangkat kesusahan tersebut. Begitulah juga untuk orang yang bermusafir, orang yang sakit. Orang yang sakit ni dia tak mampu puasa. Kalau puasa, kemungkinan doktor kata lebih teruk lagi sakit dia, maka dia buka puasa. Sebab apa dibenarkan buka puasa? Sebab al-masyaqqah ghairul mu'tadah.
susah yang luar biasa. Doktor kata kalau puasa makin teruk dia, atau boleh bawa kepada kematian. Maka Islam beri kelonggaran buka puasa. Begitulah juga musafir, perjalanan yang jauh, yang memenatkan. Bila dibawa kereta, tak minum, tak makan, apa yang berlaku? Boleh mengantuk, tertidur, boleh bawa kemalangan, kemalangan boleh bawa kematian. Maka buka puasa. Nampak tak? Jadi inilah contoh-contoh kita panggil masyaqqah al-mu'tadah, yang biasa dan juga yang luar biasa. Tuan-tuan, sekarang kita terus berpindah kepada natijah al-mahkum fi. Kesimpulan daripada syarat-syarat al-mahkum fi. Apa syarat mahkum fi ni? Akan terhasil al-ma'lum, ilmu, knowledge yang pertama, baru boleh buat. Kemudian yang kedua al-qudrah, dia mampu untuk buat ke atas perbuatan yang ditaklifkan, dipertanggungjawabkan kepadanya. Cuma dalam masalah ini dia ada beberapa isu yang berbangkit. Yang pertamanya, adakah sah di sisi syarak mentaklifkan, mempertanggungjawabkan dengan perbuatan-perbuatan fitriyah, al-af'al al-fitriyah, yang kita panggil apa, jibiliyah, yang semula jadi dalam. Itu yang pertama. Nanti kita akan huraikan. Yang keduanya, sah tak di sisi syarak? Apa dia? Taklif, mempertanggungjawabkan dengan perbuatan orang lain. Orang lain yang buat. Okey? Yang ketiganya, sah tak di sisi syarak at-taklif, suruh terhadap perkara mustahil. Yang keempatnya, orang kafir ni, adakah dikhitabkan furu' syariah, sembahyang, puasa tu disuruh tak? Islam suruh tak mereka orang kafir ni buat? Islam, sembahyang, puasa, zakat, semua tu. Okey, tuan-tuan, kita lihat yang pertama, perbahasan yang pertama. Tidak sahlah di sisi syariat taklif al-af'al dengan af'al al-fitriyah al-tabi'iyah, yang mana manusia diciptakan, sudah pasti manusia ada sifat marah, ada sifat malu dan sebagainya. Jadi ini semua adalah kita panggil tanpa ikhtiar, kegembiraan, gembira. Adakah manusia boleh buat gembira, suka? Tak boleh. Dia gembira datang sendiri. Sedih, takkan dia duduk-duduk, dia nak ngantuk, nak tidur, sedih. Tak, dia akan ada benda yang menyebabkan dia sedih. Nampak tuan-tuan? Begitulah dia suka, dia benci. Takkan tiba-tiba dia suka, mesti ada benda yang menyebabkan dia suka, ada benda yang menyebabkan dia benci. Itu kita panggil apa? Al-af'al al-fitriyah. Bernafas dan sebagainya lah. Okey, perkara-perkara ini tidak sah untuk taklif. Sebab dia bukan iradah manusia, bukan kehendak manusia. Suka, gembira, sedih, itu bukan kehendak manusia. Jadi maksudnya perkara-perkara ini tidak sah untuk Allah Ta'ala taklifkan, bertanggungjawabkan kepada manusia. Okey. Kemudian, apa yang datang dalam nas syarak, sesuatu daripada yang kita sebutkan tadi, sama ada berbentuk al-haqiqah. Fil haqiqah mumarasah muqaddimatul fi'li al-muntijah lahu, awis saytarah ala atharihi lahu. Dia tak sebutlah marah ke taklif, bertanggungjawabkan ke atas marah, malu, sedih dan sebagainya. Cuma di sebalik perkara tersebut sebenarnya ada kesan-kesannya. Itu yang contoh, kita akan bagi contoh baru nampak gambaran. Contohnya dalam hadis Nabi, Nabi SAW menyatakan, riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Ahkam, dalam kitab Muslim, dalam Sahih Muslim Kitabul Aqdiyah. Okey, ada menyebutkan la yaqdiyanna apa dalam hadis? La yaqdiyanna hakamun baina itsnaini wa huwa ghadbanu. Hakamun, seorang hakam ni apa? Hakam ni yang mendamaikan dua orang.
Dia ada hakim, ada hakam. Hakim adalah orang yang berada, yang memutuskan di mahkamah. Dia orang yang memutuskan hukuman. Orang ni menang, orang ni kalah. Orang ni salah, orang tak salah. Itu hakim. Hakam ni di luar mahkamah. Di luar daripada mahkamah. Jadi makna dia bukan lantikan rasmi. Cuma dua orang bergaduh, dia bawa letak, dia kata aku lantik kamu lah, cuba selesaikan kami masalah kami berdua. Sebab tu dalam Quran ada sebut wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hakaman. Nampak? Sekiranya laki bini bergaduh, apa yang perlu buat? Bergaduh yang tahap teruk. Bawa hakam, wakil daripada pihak belah perempuan, pihak belah lelaki, bincang, discuss. Seolah-olah kita panggil seperti konsultan lah. Jadi di sini hakam dia tidak boleh memutuskan antara dua orang, menjatuhkan hukuman antara dua orang. Wa huwa ghadbanu, sedangkan dia hal keadaan dia marah. Dia marah tak boleh nak jatuhkan hukuman. Mana tunggu reda dulu. Bila marah, bila dia terlampau emosi, marah, maka hukuman itu akan tergugat. Jadi tidak tepat. Dia menjatuhkan hukuman bukan di atas dasar yang adil, tetapi atas emosi. Sebab itu jangan menjatuhkan hukuman ketika marah. Walaupun marah ni kita panggil al-af'al al-fitriyah, tapi itulah, ketika marah jangan menjatuhkan hukuman. Begitu juga hakim, maka tunggu reda dulu baru jatuhkan hukuman. Sabdaan Nabi SAW, la taghdab. La taghdab. 3 kali Nabi ulang, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Mahmulun 'alal bu'di an asbabil ghadab. Dimahmulkan, maksudnya jauh daripada sebab-sebab kemarahan. La taghdab, jangan kamu marah, makna janganlah, hendaklah kamu jauhi daripada sebab-sebab kemarahan. Okey. Adapun marah itu sendiri, dia adalah satu atifah, atifah tabi'iyah, satu naluri kecil manusia. Semua manusia ada yang tak mampu pun bagi manusia untuk pisahkan diri daripada sifat marah. Okey. Jadi sebab itu Allah Ta'ala tidak taklifkan kepada qadi, kepada hakim dengan tidak marah. Tetapi Allah Ta'ala taklifkan, mempertanggungjawabkan dengan tidak memberi hukuman ketika marah. Faham Allah Ta'ala tidak memisahkan marah dengan manusia. Mana Allah Ta'ala tak kata qadi jangan marah, wahai hakim jangan marah. Tidak. Tapi Allah Ta'ala perintahkan ketika nak menjatuhkan hukuman, jangan ketika marah. Okey. Kemudian yang keduanya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata apa mengenai dengan sya'nul qasam. Qasam ni makna apa? Bukan sumpah. Qasam ni maknanya pembahagian giliran bagi berpoligami. Okey, Aisyah kata, Aisyah kata apa, riwayat daripada Abu Daud, riwayat daripada Abu Dawud, dalam kitabun nikah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat giliran antara isteri-isteri dia. Fayadil, Nabi berlaku adil. Wa yaqul, Nabi kata apa? Allahumma hadza. Nabi berdoa, Allahumma hadza, wahai Allah, inilah qasmi, inilah pembahagian giliran aku. Fima amliku, mengenai apa yang aku mampu, yang aku miliki. Fala talumni, jangan kamu herdik aku, kamu caci aku ya Allah. Fima tamliku, mengenai apa yang kamu miliki. Wala amliku, tapi aku tak miliki. Apa maksudnya? Wahai Allah, inilah giliran yang aku buat antara isteri-isteri aku, maka inilah kemampuan aku. Jangan wahai Allah kamu taklifkan aku, paksa aku di atas satu perkara yang bukan daripada kemampuan aku, yang aku tak miliki, yang benda tu kamu miliki, iaitu Allah Ta'ala je miliki, bukan manusia miliki. Okey, iaitu maksud dia apa? Iaitu hati, kecenderungan hati. Jadi maksudnya adil di sini, Nabi memang berlaku adil. Adil tu pada perkara yang Nabi mampu, iaitu pada perkara apa yang Nabi mampu, giliran. Malam ni, hari ni,
hari isteri pertama, esok isteri yang kedua, lusa isteri ketiga, contoh. Ataupun seminggu isteri pertama, minggu kedua isteri kedua. Berlaku adil. Maka Nabi kata, jangan kamu azab aku, kamu seksa aku, wahai Allah, hukum aku di atas suatu perkara yang aku tak mampu, iaitu mengenai dengan ziyadatul mahabbah wa mailul qalbi. Apa itu? Iaitu kecenderungan. Setiap isteri pertama, kedua, ketiga, kasih sayang tak sama. Kasih sayang tak sama. Jadi kasih sayang tu dia bukan datang dengan, dia bukan kita boleh buat-buat, tak boleh. Dia datang dengan sendiri. Jadi benda ini adalah di luar daripada kemampuan manusia. Jadi kasih sayang, kecintaan terhadap isteri pertama, kedua itu tak mampu mana-mana suami memberi keadilan terhadap perkara ini. Sebab itu dipanggil al-hub, kecintaan, kasih sayang terhadap isteri-isteri adalah umur qalbiyah, urusan hati. Urusan hati bukan daripada kemampuan manusia, itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga. Apa perkara yang ketiga? Kita lihat. Buka tengok surah Fussilat. Ayat yang ke-30 Surah Fussilat 30. Cuba baca terjemahan dia. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala tidak mentaklifkan tentera-tentera ni, tentera-tentera Islam untuk tidak bersifat takut daripada musuh. Kerana takut ni semua manusia ada. Sifat takut tak boleh dipisahkan dengan manusia. Tuan-tuan jumpa harimau, takkan tak takut? Semua takut. Tuan-tuan jumpa dengan anjing liar, takut? Walaupun kita kata kita ada pisau, ada pistol, tapi ketakutan tu masih ada. Itu perkara biasa. Sebab itu Allah Ta'ala tak taklifkan, tak bertanggungjawabkan askar-askar Islam. Kalau kamu nak berperang, buang sifat takut daripada hati kamu. Tak, Allah Ta'ala tak cakap begitu. Tapi Allah Ta'ala taklifkan, iaitu sabat, tetap sabat, iaitu tetap dalam medan pertempuran. Jangan kamu pergi medan pertempuran, dah masuk tiba-tiba cabut lari, lintang pukang cabut lari balik rumah. Itu yang Allah Ta'ala larang. Tapi sifat takut yang ada dalam hati, itu Allah Ta'ala tak larang. Itu sifat umur qalbiyah. Okey, cuba baca terjemahan. Kita tengok, kita baca dulu ayat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Okey. Sungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa, yakni dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang, yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Orang beriman berdoa, dia kata Rabbuna Allah, wahai Allah, summa istaqamu, Tuhan kami adalah Allah. Mereka kata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, mereka istiqamah, konsisten. Maka malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu, jangan kamu takut. Adakah jangan kamu takut? Takut jangan ada dalam diri kamu bila kamu masuk medan peperangan. Tak ada. Takut tak boleh dipisahkan. Takut mesti memang ada. Itu sifat, kita panggil apa? Sifat al-umur al-fitriyah ataupun al-umur al-qalbiyah. Jadi itu tak dapat dipisahkan. Wala tahzanu, jangan kamu bimbang. Bimbang semua manusia ada. Bimbang, khawatir, takut, itu semua manusia ada. Jadi itu adalah Allah Ta'ala tak taklifkan, tak bertanggungjawabkan benda tu. Ni Allah Ta'ala bertanggungjawabkan adalah as-sabat, jangan lari daripada medan perang. Okey, tuan-tuan, kita telah selesai dalam mengenai dengan al-af'al al-fitriyah, umur al-qalbiyah.
Itu Allah Ta'ala tak taklifkan. Cuma di sebalik perkara tersebut ada yang Allah Ta'ala taklifkan. Okey tuan-tuan, kita lihat perbahasan yang kedua, mengenai dengan adakah sah syarak ni, dari segi syarak taklif, pertanggungjawaban tu dengan perbuatan bi fi'lil ghair, dengan perbuatan orang lain. Okey, dengan apa? Dengan perbuatan orang lain. Boleh ke tak boleh? Jadi kita lihat takliful insan, mempertanggungjawabkan kepada manusia an yaf'ala ghairuhu fi'lan, supaya orang lain yang buat. Ataupun dia kita suruh orang lain lah buat, maka hukumnya tak sah secara syarak. Tidak ditaklifkan. Contoh, perkara tersebut tidak ditaklifkan, tidak dipertanggungjawabkan. Contoh, syakhsun yamna'u, betul? Biman'in akhar. Syakhsun biman'in akhar alla yasriq aw yaqtul. Seseorang manusia, dia larang orang lain. Dia larang apa? Dia larang supaya jangan curi, jangan membunuh. Okey, fala yujazi bi fi'li ghairihi. Dia larang jangan bunuh, jangan curi, dan tidaklah yujazi, Allah Taala tidak akan membalas apa bi fi'li ghairihi, dengan perbuatan orang lain, bi an yu'aqab, dengan gambaran bagaimana dihukum ke atas demikian. Mana dia tak buat, dia larang jangan curi, orang tu curi. Adakah kita ni kena juga? Tak, kita tak kena, kita larang dia. Dia buat, dialah berdosa. Okey. Sebab itu kullu mri'in mas'ulun an af'alih. Setiap jiwa akan ditanya mengenai dengan perbuatan dia. Mengenai dengan apa perbuatan dia. Allah Ta'ala bagi tahu wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak akan menanggung dosa orang lain. Manusia tak menanggung dosa orang lain. Orang tu buat dosa, dia lah tanggung dosa dia. Apa kita nak tanggung? Cuma di sini tuan-tuan perlu tahu al-matlub. Walaupun kita tak menanggung dosa orang lain, al-matlub yang dituntut apa dia? An ya'muru ghairahu bil ma'ruf, suruh orang lain dengan perbuatan baik, tegah dia dengan perbuatan mungkar. Memanglah dosa, baik yang dia buat, pahala dia dapatlah. Jahat yang dia buat, jahat pun dia dapat dosa. Kita tak dapat apa. Cuma kita ada tuntutan di sana, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Okey tuan-tuan, itu perbahasan yang kedua kita. Perbahasan yang ketiga kita nak bincang pada hari ini adalah mengenai dengan adakah sah taklif terhadap perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil ni sah ke tak sah? Kalau Allah Ta'ala nak suruh kita buat terhadap perkara yang mustahil, jadi hukumnya tidak sah taklif terhadap perkara yang mustahil. Sama ada mustahil ni banyak jenis. Ada mustahil li dhatihi, ada mustahil mustahil li ghairihi. Apa maksud mustahil li dhatihi li ghairihi? Okey tuan-tuan, mustahil li dhatihi ni sesuatu yang tak dapat digambarkan kewujudannya dari segi akal. Akal tak boleh terima benda ni ada. Adat, kebiasaan tak boleh terima benda ni ada. Contoh seperti mana ya? Seperti al-jam'u bainad diddaini, mengumpulkan dua benda yang berlawanan. Contohnya apa? Sakit dan sihat dan sakit. Kamu macam mana? Sihat. Saya sihat dan sakit. Tak boleh. Sihat tak sakit lah, sakit tak sihat. Nampak? Kalau dia sihat, mana dia tak sakit. Kalau sakit, dia tak sihat. Tak boleh kita kata saya sihat dan sakit. Itu macam mana? Okey? Jadi itu kita panggil mustahil li zatihi. Contohnya macam mana dia ni baik ke tidak baik? Oh, dia ni baik dan tak baik. Macam mana? Kalau baik kata baik, kalau tak baik kata tak baik. Tak boleh baik dan tak baik dua-dua sekali. Okey? Mustahil li ghairihi, tuan-tuan. Mustahil li ghairihi
sesuatu yang digambarkan oleh akal akan kewujudannya, tetapi tidaklah berjalan dari segi adat terhasil perkara tersebut. Maknanya akal ni mungkin akan wujud benda tu, mungkin akan ada, tapi dari segi adat tak ada benda tu, tak ada lagi. Contohnya seperti apa? Seperti mana tayran al-insan, manusia terbang. Mustahil manusia boleh terbang, sayap pun tak ada. Tapi manusia boleh terbang bila naik kapal terbang sekarang. Zaman sekarang dia boleh terbang bila naik kapal terbang. Kemudian orang buta boleh lihat. Orang yang tak ada orang buta memang tak boleh lihat. Sebab apa? Dari segi adatnya buta tak boleh lihat lah. Dia tak nampak. Tapi dari segi akal kita, kemungkinan dia akan dapat lihat bila dia berubat. Nampak tak? Dia berubat, ada duit banyak, ataupun dia ganti dengan mata orang lain ke, boleh buat pembedahan, tukar mata orang lain ke. Jadi banyak cara boleh. Cuma adakah benda tu ada ataupun tak ada lagi? Itu saja jadi persoalan. Okey. Sebab itu di sisi ulama-ulama usul, ada satu kaedah. Dia kata inna kullama la yumkin wujuduhu aqlan aw 'adatan la yasihhu taklifu bihi syar'an. Inna kullama la yumkin wujuduhu, setiap sesuatu perkara yang tak mungkin kewujudannya. Sesuatu perkara, inna kullama yumkin wujuduhu, inna kullama la yumkin wujuduhu, sesuatu perkara yang tak mungkin kewujudannya, sama ada dari segi akal dan logik, ataupun dari segi adatan, dari segi kebiasaannya, la yasihhu taklif, tidak sah taklif dengan perkara tersebut. Syar'an, dari segi syaraknya tak sah. Okey, tuan-tuan, itu jelas perkara yang mustahil, jadi tak sah lah dari segi akalan dan juga adat, maka tak sah taklif terhadap perkara yang mustahil walaupun ada gambaran benda itu akan berlaku. Tuan-tuan, perbahasan yang seterusnya kita akan bincangkan insya-Allah pada hari ini, iaitu mengenai dengan al-kuffar, orang-orang kafir. Ini perbahasan, kalau tuan-tuan lihat dalam kitab-kitab lebih besar, kitab usulul fiqh, perbahasan yang sangat panjang, sangat panjang, dan juga mengikut mazhab ataupun pendapat ulama-ulama usul. Dia ada khilaf dalam masalah ni. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Adakah orang-orang kafir dikhitabkan dengan furu' syara', furu' syariat? Daripada masalah-masalah yang masyhur mengenai dengan masalah ini antara masalah-masalah dalam bab usul fiqh ini, antara masalah yang masyhur. Orang kafir ni mukhatab bi furu' syariah aula. Orang kafir ni diperintahkan dalam furu' syariat, dalam perkara-perkara furu' sembahyang. Orang kafir, Allah Taala perintahkan mereka sembahyang tak? Puasa tak? Ataupun tidak? Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama yang tuan-tuan perlu tahu, tidak ada khilaf dalam masalah usulul fiqh ini. Dalam masalah usul, orang-orang kafir dikhitabkan, ditujukan kepada dia dengan masalah usul syariah. Tidak ada khilaf. Masalah usul syariah apa? Iaitu Allah Ta'ala suruh manusia beriman kepada Allah, suruh manusia beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, Rasul Allah, hari akhirat, qada dan qadar. Ini semua adalah usul. Masalah usul syariah tidak ada khilaf di kalangan ulama. Orang kafir pun Allah Ta'ala suruh, orang Islam pun Allah Ta'ala suruh. Yang sekarang ini masalahnya bukan usul tetapi furu'. Furu' syariah Allah Ta'ala suruh ataupun tidak. Ini yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Masalah usul memang tak ada khilaf. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Sesungguhnya orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab dan orang musyrikin dalam neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sebab mereka ni kafir, tidak beriman dengan usul asy-syariah, beriman kepada Allah dan juga Rasul, qada dan qadar hari kiamat, malaikat, kitab dan sebagainya. Okey. Adapun masalah adakah orang kufar, orang-orang kafir ditujukan, dikhitabkan kepadanya dengan furu' syariah ataupun tidak? Furu' ni apa? Solat, zakat, haji dan seumpamanya lah. Sebelum mereka beriman, mereka tak beriman kepada Allah, tak masuk Islam lagi, cuma diperintahkan ataupun tidak kepada orang kafir. Bukan orang Islam, orang Islam memang diperintahkan lah, orang kafir. Okey, ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Asasul khilaf, asas menjadi khilaf ini tentang masalah ini adalah syaratul iman, ya, iaitu pada mensyaratkan iman. Nak semayang kena ada iman tu, tak ada iman tak boleh semayang. Nak puasa kena ada iman tu, tak ada iman tak boleh puasa. Maknanya kena ada Islam dululah. Itu yang menjadi asasul khilaf. Okey. Apa maksud asasul khilaf? Iaitu adakah iman ini menjadi satu syarat untuk taujihil khitab kepada mukallaf, iaitu ditujukan khitab kepada mukallaf. Adakah iman itu menjadi syarat ataupun tak syarat? Nampak tak? Adakah iman itu menjadi satu syarat ataupun tidak untuk taujihil khitab, untuk ditujukan khitab furu' syara' ni daripada Allah Ta'ala kepada mukallaf. Okay, kita lihat pendapat yang pertama. Al-Hanafiyah, Zahaba Al-Hanafiyah, ulama-ulama Hanafi, mereka berpendapat, apa dia? Al-iman syartun. Iman itu adalah satu syarat untuk sahnya taklif yang dipertanggungjawabkan dengan furu' syariah tadi. Apa dia? Mazhab Hanafi kata iman adalah satu syarat. Okey. Bila mereka mengatakan iman satu syarat, jadi apa dia? Kesimpulan dia, justru daripada itu, bila menyebutkan iman satu syarat, maksudnya orang kafir tidak ditaklifkan dengan furu' syara'. Nampak? Dia asasul khilaf, yang asas kepada perbezaan di kalangan ulama usul adalah apa dia? Iman. Iman satu syarat ataupun tidak. Dalam tariqah Hanafiyah, mazhab Hanafi, dia menyatakan apa? Dia menyatakan apa? Iaitu iman menjadi satu syarat. Iman adalah satu syarat untuk sahnya taklif furu' syara'. Jadi bila iman jadi satu syarat, tak dapat tidak khitab ini, perintah puasa, zakat, sembahyang, semua ini untuk orang Islam saja, bukan orang kafir. Sebab iman itu satu syarat. Tak ada iman, kalau orang kafir buat pun tak sah juga. Orang kafir tak masuk Islam buat sembahyang tak sah, sebab dia tak ada iman. Orang kafir puasa tak sah sebab dia tak ada iman. Okey, syarat dia kena ada iman. Okey. Jadi maksudnya khitab syara' yang furu' syara' ditujukan kepada orang-orang Islam saja. Tidak kepada orang-orang kafir. Jelas Okey. Jadi dia kata, dia menyatakan di sini zahirnya al-amru, satu perkara muta'alliq yang berkait dengan perkara-perkara yang mustahil, maka dia tak sah. Jadi tak boleh tidak sah satu perkara berkait dengan sesuatu yang mustahil. Taklif terhadap perkara yang mustahil adalah tak sah. Taklif, bertanggungjawab Allah Ta'ala kepada manusia terhadap satu perkara mustahil tak sah. Okey. Jadi di sini kita kata taklif dengan furu' syara'. Taklif, Allah Ta'ala perintahkan orang kafir semayang, orang kafir puasa. Jadi itu tak sah. Sebab apa? Dia dipanggil daripada umur mustahilah. Al-umur al-mustahilah, perkara yang mustahil. Dari segi akal mustahil. Kerana kita katakan orang kafir ni ditujukan, dikhitabkan dengan furu' syariat. Kalaulah orang kafir kita katakan ditujukan dengan furu' syariat,
maka pastilah wajib kepada mereka melakukan apa perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Maka wajib kepada mereka semayang, sedangkan mereka semayang pada ketika itu tak sah. Lebih baik tak ada semayang. Nampak? Mazhab Hanafi kata, okey, perintah sembahyang furu' syariah, fard sembahyang semua sekali lah, sembahyang, puasa ke, haji ke, zakat ke, untuk orang kafir kena buat. Kalau untuk orang kafir kena buat, kalau mereka buat pun tak sah, baik mereka tak payah sembahyang. Jadi seolah-olah suruh pada perkara yang mustahil, maka tak sah. Nampak? Kuat juga tu dalil mereka ni, hujah mereka. Cumanya menunaikan solat, tidak menunaikan solat, dua-dua itu membawa kepada nafsun natijah. Apa nafsun natijah? Natijah yang sama. Kamu buat semayang ke, kamu tak buat semayang ke, tetap tak sah. Orang kafir semayang, perintah Allah suruh semayang, mereka buat ke tak buat, tetap natijahnya sama. Apa dia? Tak sah. Mereka semayang pun macam tak semayang, tetap akan terima juga siksaan di akhirat. Sebab tu ulama usul kata, inna kullama la yumkin wujuduhu aqlan aw adatan la yasihu taklifu bihi syar'an. Kita dah baca tadilah, kullu ma la yumkin wujuduhu aqlan aw adatan, setiap perkara yang mana tak mungkin kewujudannya, adanya itu tak mungkin, dari segi akal tak boleh terima, dari segi logik tak boleh terima, dari segi adat kebiasaan tak boleh terima, maka tak sah taklif terhadap perkara tersebut. Nampak? Kemudian tuan-tuan, pendapat jumhur, majoriti di kalangan ulama, jumhur, majoriti di kalangan ulama, itu termasuk tariqah syafi'iyah lah, ulama syafi'i termasuk dalam ni juga. Apa dia? Iman bukan satu syarat untuk taujihi hadzal khitab. Iman bukan satu asas ataupun syarat. Ulama Hanafi meletakkan itu satu syarat, iman. Jumhur majoriti kata iman bukan satu syarat. Sebab itu mereka kata orang kafir ditaklifkan juga, dipertanggungjawabkan juga untuk semayang, untuk puasa. Majoriti di kalangan ulama kata. Zakat, puasa, semayang, okey. Apa lagi? Dari segi i'tiqad dan sebagainya, semuanya diperintahkan kepada mereka. Kita lihat majoriti di kalangan ulama ni, ulama-ulama usul, mereka mengambil dalil daripada firman Allah Taala. Apa dia? Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Cuba tengok apa dia maksudnya, ma salakakum, sebab apa kamu masuk neraka saqar? Jumpa tak terjemahan? Apa baca? Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Orang kafir tanya. Apa ayat sebelumnya? Masalahkum fi saqar? Apa ayat sebelum dia? Anil mujrimin. Anil mujrimin, mengenai orang berdosa. Siapa orang berdosa? Orang kafir. Ma salakakum fi saqar, sebab apa kamu wahai orang mujrimin, orang kafir, dalam neraka saqar? Qalu, mereka kata apa? Lam nakum minal musallin, kami tak semayang. Orang kafir kata kami tak semayang. Nampak tak? Orang kafir kata kami tak semayang, sebab tu kami masuk neraka. Makna mereka dikhitabkan, ditujukan furu' syariat kepada dia, kena semayang. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu bahawasanya Allah Taala azab mereka dalam Quran suratul Muddathir. Allah Taala kata Allah Taala azab mereka sebab mereka meninggalkan semayang, dan juga Allah Taala nak memberi tambih, perhatian kepada orang-orang Islam, jaga semayang kamu. Seperti itu juga kita lihat dalam surah Al-Furqan ayat 68. Quran sebut apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Okey, orang-orang yang tidak menyembah bersama dengan Allah Tuhan yang lain, tak membunuh jiwa, tak membunuh manusia yang Allah Ta'ala haramkan, melainkan dengan kebenaran, seperti murtad dan sebagainya dibenarkan bunuh. Wala yaznun, tidak berzina. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, siapa yang buat demikian maka yalqa athama, dia akan mendapat dosa. Yudha'af lahul azab, dan digandakan azab baginya pada hari kiamat nanti. Nampak tak ayat ini sebagai nasun teks pada menyatakan yudha'af lahul azab, digandakan azab, dilipat kali gandakan azab, min jam'i bainal kufri wal qatl waz zina, kerana mengumpulkan syirik, kufur apa, walladzina la yad'una ma'allah, siapa yang syirik kepada Allah, wa man yaf'al dzalik, maknanya siapa yaf'al dzalik makna apa, iaitu yang mensyirikkan Allah. Kemudian wa man yaf'al dzalik apa dia, membunuh jiwa. Kemudian apa lagi, berzina. Nampak tak, siapa yang mengumpulkan tiga perkara ini, tidaklah seperti orang yang mengumpulkan antara kafir, apa dia, macam mana adalah kaman la fal ayatu nassun, lagi okey. Jadi cukup sekadar petunjuk ayat ini menunjukkan kepada kita apa dia, bukan setakat syirik, membunuh adalah larangan daripada Allah, berzina larangan daripada Allah. Jadi maknanya orang kafir juga diazab bukan kerana syirik semata-mata, tetapi kerana dia membunuh dan juga berzina. Nampak? Digandakan azab. Itu pendapat yang kedua, majoriti di kalangan ulama usul. Pendapat yang ketiga, tuan-tuan, sebahagian di kalangan ulama mereka berpendapat bahawasanya orang-orang kafir dikhitabkan, ditujukan dengan larangan sahaja. Larangan, jangan berzina, jangan minum arak, jangan membunuh, jangan tu dikhitab kepada orang kafir. Adapun perintah suruhan tu tak dikhitabkan kepada orang kafir. Itu pendapat yang ketiga di kalangan ulama usul. Okey. Ini juga dipegang oleh sebahagian ulama-ulama Hanafi dan ulama Syafi'i. Mereka berpegang ni. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada 2-3 minit lagi, iaitu kita lihat mereka ulama-ulama berbeza pada, mengikut majoriti di kalangan ulama mereka berbeza pada amar, pada perintah ni, suruhan ni, kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka kata orang-orang mukallaf, manusia ditaklifkan dengan furu' syariat secara mutlak. Sembahyang, puasa, semua disuruh secara mutlak, tak kira Islam kafir semua. Pendapat yang kedua, mukallafun bin nawahi dunal awamir, iaitu diperintahkan terhadap larangan tetapi tidaklah pada perintah. Kemudian yang ketiga, orang murtad ditaklifkan, dipertanggungjawabkan, tidaklah orang kafir asli, orang kafir yang memang kafir semenjak kecil. Okey. Jadi nak bagi tahu majoriti di kalangan ulama, jumhur di kalangan ulama usul, mereka menyatakan furu' syariat ditaklifkan kepada semua manusia. Okey? Itu pendapat jumhur. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, kita dah selesai pada hari ini membincangkan tajuk
mengenai dengan mahkum fi. Mahkum fi. Okey, mafhum dia, syarat-syarat dia, masalah-masalah yang berbangkit mengenai dengan mahkum fi. Esok insya-Allah kita akan masuk dalam mahkum fi, dalam aqsam, pembahagian aqsam mahkum fi yang terakhir sebelum kita masuk mahkum alaih. Mahkum alaih iaitu mukallaf, orang manusia itu sendiri. Mahkum fi perbuatan manusia. Esok kita akan bincangkan mahkum fi perbuatan manusia, ada yang berkait dengan hak Allah, ada berkait dengan hak manusia, ada yang berkait dengan hak manusia dan hak Allah, dilebihkan hak manusia, ada yang di sana ada hak Allah, hak manusia dilebihkan hak Allah. Ada 4 cabangannya. InsyaAllah kita akan hurai secara tuntas pada pagi yang mulia esok insyaAllah, dan terus kita akan masuk esok juga dalam bab mahkum alaih. Tak sempat kita nak habiskan, sikit je lagi dalam bab mahkum fih. InsyaAllah tuan-tuan kita bertemu kembali pada keesokan hari. Jangan lupa tekan button share untuk sama-sama kita berkongsi memanjangkan pengajian usulul fiqh kita pada pagi yang mulia ini. Dan tuan-tuan yang terlepas ikuti siaran langsung kita pada pagi yang mulia ini dan juga siaran-siaran yang lalu dalam pengajian asas usulul fiqh, maka terus layari page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari juga YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana admin telah sediakan playlist untuk tuan-tuan, boleh tuan-tuan lihat dengan mudah insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.